Mengawinkan anak-anak pada usia yang muda sebelum usia 15 tahun akan mengakibatkan kehamilan pada usia muda. Satu risiko yang boleh meletakkan nyawa si ibu dan kandungannya dalam bahaya. Namun begitu, perkahwinan antara kanak-kanak merupakan satu amalan yang agak biasa di serata Asia, Afrika dan Amerika Latin. Terutamanya di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. Sesetengah masyarakat di Asia Selatan menganggap anak perempuan sebagai satu bebanan. Jadi jika mereka kahwinkan anak perempuan mereka yang sangat muda, maka akan kuranglah beban mereka. Tapi tahukah anda bahawa ini adalah budaya dan tradisi yang diamalkan sejak dulu lagi? Dan saya sendiri ingin tahu lebih banyak lagi tentang perkahwinan di kalangan kanak-kanak ini. Perkahwinan kanak-kanak di sini merupakan satu tradisi turun-temurun, satu budaya hidup yang masih belum dapat dikikis oleh sesetengah masyarakat hari ini. Walaupun dunia moden terus memberikan tentangan yang hebat, ia masih terus giat diamalkan di daerah-daerah perkampungan. Saya kini berada di wilayah Danusha, sempadan Nepal dan juga India di mana perkahwinan kanak-kanak masih lagi diamalkan. Tapi kali ini saya tidak keseorangan, saya ditemani oleh seorang sukarelawan. Ini dia Nasim. Hai Dalina. Hai. Inilah Nasim kan. So Nasim, sebelum kita mulakan kerja-kerja amal kita, saya nak tahu kerja-kerja sukarela yang you pernah lakukan sejauh ini. Sebenarnya Dalina, ni pertama kali Nasim berada di luar negara untuk melakukan kerja sukarelawan. Sebelum ni tak pernah. Oh, pertama kali. Saya. Tapi kalau kat Singapura tu memang dah pernah lah. Kalau kat Singapura tu dah pernah lah. Sebab apa? Nasim bertugas sebagai seorang pekerja sosial di mana seharian Nasim mengendalikan isu kanak-kanak dan juga rumah tangga selain daripada memberikan pendidikan awam lah. Wow. Jadi saya itulah rasa tugas awak ni, harian saya lah. awak memang sesuai lah untuk kali ni. Memang sesuai. So you dah ready? Dah ready. You pula macam mana? I pun dah ready. Okay, so shall we? Pergi? Let's go. Lebih kurang 90% penduduk di sini bersawah dan menanam gandum untuk menyara hidup. Segala kerja-kerja pertanian masih bergantung pada kaedah-kaedah lama. Misalnya, mereka menggunakan pedati sebagai sistem pengangkutan dan juga bergantung pada lembu-lembu untuk memajak di sawah bendang. Sekarang kami dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang pemuda bernama Jaya Shah yang kini berada di luar kawasan perkampungan sini. Jaya Shah seorang warga tempatan yang berasal dari Birguj. Beliau dari kumpulan etnik Madhesi. Siswa yang berusia 21 tahun ini sedar bahawa perkahwinan kanak-kanak itu adalah satu budaya yang masih menebal dalam kalangan masyarakatnya.
Beliau kini aktif membela hak bagi kanak-kanak, khususnya mereka yang terus menjadi mangsa pengeksploitasian, perkahwinan dan kehamilan kanak-kanak. Hai, namaste. Namaste. I'm Dalina. Hi, I'm Nasim. I'm Joyosa. Thank you for meeting us. Welcome. Is there a lot of child marriages in this district? Yeah, in this district, yes, more child marriages cases. So is there any successful cases when you speak to them and they actually listen to you and stop the marriage? Yeah, more than I advise more than the 50, but listen one persons. Usaha untuk hentikan satu perkahwinan sangat mencabar. Selalunya, Jaya akan bertemu dengan keluarga tersebut untuk berikan informasi dan menasihati untuk hentikan. Jikalau ia tidak berjaya, beliau akan ke pihak polis, tapi selalunya mereka akan teruskan saja perkahwinan itu di tempat lain. Jadi, sukar untuk mengawasi mereka. Terkejut kami bila diberitahu bahawa Jaya juga pernah dipukul dan terima ugutan. Walau bagaimanapun, beliau tetap meneruskan usahanya untuk menentang perkahwinan kanak-kanak di kawasan ini. Encik Panca seorang bapa yang akan mengawinkan anak perempuannya Sunita yang berusia 13 tahun. Apabila Jaya memberitahu kami kisah ini, kami mengambil peluang ini untuk bertemu dengan Encik Panca. Tidak sabar mahu mengetahui apakah sebabnya Sunita kena kahwin pada usia remaja. So are you marrying her off because she's young and the dowry is lesser? अपनी छोटी उम्र में ब्याह करने कम दहेज दे बड़ी वैसे ब्याह करते हैं नहीं ज़्यादा छोटी उम्र में ब्याह करने ज़्यादा लगी आज छोटो में नम्र में तुझे पंद्रह तुझे But it's a same. If in younger age or older age, same things in his opinions. How much is he planning to spend for the wedding and how is he going to get the money? ये शादी में कितना दिन बितावेगा कितना दिन प्लान हुआ 2 महीने अच्छा पैसा कहाँ से लेनी है ये सब करे खातिर जना कर्जा लाभ पड़े कर्जा लाभ से ना करारी पलप लाभ के फिर पैसा ला के शादी विवाह करके फिर बाद फिर सुधार करके Marriage expenses from the loan and sell land and jewelry, some things. Jadi apa yang selama ni kita tahu bahawa bayaran dowry ni ada kena-mengena dengan usia pengantin tersebut. Tapi apa yang diberitahu oleh Encik Panca kat sini ialah dowry tidak kena-mengena ataupun usia tu tak menjejaskan dowry tersebut. Jadi kita tak tahu sama ada mana satu yang betul lah. Tapi untuk dowry anaknya ialah 3 hingga 5 lakh. Kita baru tahu bahawa keluarga Sunita ni mempunyai 4 orang adik-beradik. Kesemuanya perempuan. Dan bapa dia terpaksa jual tanah, rumah, semata-mata nak kahwinkan anaknya tau. Anda bayangkan kalau 4 anaknya dia kahwinkan, diorang ada apa lagi? Diorang dah tak ada apa-apa lagi tau. So macam sebuah keluarga tu dah miskin, dia jadi lebih miskin lagi. So sedih lah. Cara saya berfikir dengan cara mereka berfikir sangat-sangat berlainan. Jadi saya pun susah nak compare sebab keadaan mereka di sini. Desakan atau keadaan kemiskinan juga menjadi satu desakan di mana tu pasal mereka membuatkan keputusan-keputusan seperti kahwinkan anak dengan tu. Itu je yang mereka tahu. Macam solutionnya itu je, kahwinkan dengan cepat. Jadi dah tak ada masalah. Apa yang ditimpa oleh mereka atas sebab nak ikut tradisi dan budaya yang sangat sensitif dan susah untuk diubah. Sebab kalau fikiran seorang itu dah sebulat suara, dah memang susah kita nak pecahkan.
Selepas ini kami akan berbual dengan Sunita yang akan bakal dikahwinkan tidak lama lagi. Bersediakah Sunita? Ini Sunita. Beliau berusia 13 tahun. Sunita akan berkahwin tidak lama lagi. Sunita tidak bersekolah dan beliau hanya membuat kerja-kerja rumah. Bapanya Panca masih akan tetap dengan rancangannya untuk kahwinkan Sunita. Kami ingin tahu jika Sunita bersedia untuk mendirikan rumah tangga. Kat sini orang suka kali biru Season Sunita. Hai, namaste. Hai Sunita, namaste. I'm Dalina. Hi, I'm Nasim. How are you? कैसन बा हाल खबर? हाल खबर तो और पूछे कैसन बा? He's shy. Alah, don't shy lah. Come stand here. हेने हेने घुमा ना ने. क्या हाल बा तो? So you are mentally prepared and ready to get married? एकदम तैयार बनी शादी करे खातिर. Is no prepare for ready to get married. Not ready to get married. Not ready. Yeah. But why? Why do you agree to get married? अपने काहे नहीं की एग्री? अपने मतलब काहे नहीं की तैयार शादी करे खातिर? Okay, jadi sebenarnya apa yang kita perhatikan, kita tanya sama ada dia dah sedia ke tidak untuk perkahwinan ni dari segi mental semua. Dia kata sebenarnya dia tak sedia. Dan Dia lah agak macam terpaksa gitu dan tadi kita nampak macam mata dia pun macam dah berair, berlinangan sedikit. Ya, tapi kenapa dia setuju? Kita tak dapat jawapannya lah. Kita masih belum dapat jawapan dia lagi. So kita tahu ni adalah kahwin paksa lah. Dia kena dia kena paksa. Macam tak ada pilihan gitu Ya. Apa yang saya dapat tahu, kalau seorang gadis tu dah balik dia kalau boleh cepat-cepat nak kahwinkan. Kalau tak kahwinkan takut nanti mereka jatuh cinta dengan orang lain, kemudian mereka akan lari dengan pasangannya. Jadi itu akan membawa malu kepada keluarga. Jadi atas desakan ataupun tekanan daripada penduduk di sekeliling kampung ni, macam kesian kan? Kenapa kita nak fikirkan tentang orang-orang di sekeliling kita? Tak ke kita fikirkan pasal anak kita? You know, itu yang bermain di fikiran saya tau. Berat mata memandang, saya rasa lebih berat bahu yang memikul tau. Kita cuma boleh mendengar rintihan mereka, tapi hanya mereka saja yang boleh membantu diri mereka. Tapi kalau mereka tak nak membantu diri mereka sendiri, tak ada apa yang kita boleh lakukan. Kita hanya boleh mendengar saja. Dalam fikiran saya, dia juga takut untuk bersuara, untuk kita berjumpa atau membantu dia lah, jumpa keluarga dia ke dengan pertolongan jaya kan, tapi dia Sunita tak nak. Ya, jadi dari situ agak terhadlah apa yang kita boleh lakukan. Ya, sebab kita orang asing, kita bukan penduduk di dalam kampung tu. Jadi itu yang saya rasa sayangnya lah. Kita mungkin tidak bersetuju dengan perkahwinan Sunita, tetapi kita boleh memainkan peranan kecil dengan memperkasakan beliau dengan mengajarnya sedikit kemahiran yang boleh digunakan untuk masa akan datang. Kami ingin membuat sesuatu dengan menggunakan perkakas-perkakas dan bahan-bahan yang mudah untuk didapati seperti gula, telur dan tepung. Apakah yang Nasim akan mengajar? Okey, so jadi kita nak pecahkan 4 biji telur lah. Saya mengikut resepi lah, jadi macam 4 biji je 4. Okay. Kita tak ada yang mixer kan, jadi kita pakai ni je lah. Okey. Okey, jadi langkah kedua kita letak gula. Dia sebenarnya dalam satu cawan. Ya puan-puan, ni caranya untuk membuka telur ya. Seronok tengok pukul telur. Ada orang picit.
Mana nak dapat? Bila saya lihat keadaan perkampungan kat situ, saya dah bimbang. Sebab apa? Bila diberi cabaran untuk membuat kek, kawasan perkampungan, api dia kumpul-kumpul rumput kering dia bakar. Itu yang saya terperanjat. Selalunya kita steam kek, kek tersebut dalam 15 minit dia dah siap. Ini berjam-jam. Itu yang saya bimbangkan, jadi ataupun tak. Belum pernah saya buat kek pakai sendok ketuk gitu. Jadi macam takut juga ya perasaannya. Saya lega lah bila orang kampung kata, jadilah dia sebagai satu dessert. Jadi mereka panggil saya pun Didi. Very nice lah. So saya pun rasa macam okey lah. Okey, sekarang ni jam 9 malam. You all mesti tertanya kan kenapa kita pakai cak cantik ni. Sebenarnya kita nak pergi mana? Kita nak ke rumah orang kahwin. Tapi dari rumah orang kahwin ni, apa yang I dapat tahu kan sebenarnya ia bukan rumah orang kahwin yang biasa-biasa lah. Ya, dia adalah di antara individu yang sangat muda. Betul. Tapi berapa usia kita tak tahu. Tapi you all mesti tertanya kenapa perkahwinan diadakan pada waktu malam. Sebab kepercayaan mereka kan. Pada waktu malam ni lah waktu yang terbaik. Jadi majlis akan diadakan daripada pukul 9 larut malam sampai pagi. Sampai pagi Okey, jadi kita tak tahu apa yang akan dijangkakan lah di sana. Okey. Jadi sebab itu kita nak check out, kita nak saksikan sendiri majlis itu. Okey, jom kita pergi. Perkahwinan sering dianggap sebagai satu peralihan ke dunia yang baru. Seringkali ia diraikan dengan penuh gembira. Namun, bagi majlis perkahwinan hari ini, pasti akan menjadi satu bibit bersejarah dalam hidup kedua-dua mempelai. Walaupun usia mereka agak muda, di bawah umur 16 tahun. Ini merupakan pertama kali kami menghadiri majlis di mana pernikahan boleh dikatakan individu yang sangat-sangat muda. Walaupun kedatangan kita ini disambut dengan penuh kemesraan, saya rasa macam mixed feeling tau perasaan saya. Saya nak cakap sedih tak boleh sebab di sini budaya mereka untuk kahwinkan anak mereka daripada usia muda dah satu kebiasaan. Bagi saya itu adalah sesuatu yang saya harus hormat. Sebenarnya semasa saya menghadiri majlis perkahwinan tadi, pertama sekali saya fikirkan tentang anak saya lah. Sebab saya rasa agak-agak usia anak saya kemungkinan lebih tua daripada usia pengantin tadi. Dari segi fikiran saya adalah terlalu muda. Bagaimana agaknya tanggungjawab yang mereka akan pikul selepas ni? Perasaan agak serba sebab apa macam nak ucapkan tahniah macam serba salah sebab alamak mudanya dan semua orang di sekeliling saya sebenarnya kelihatan sangat-sangat macam happy, sangat bahagia. Sedih itu adalah dari perspektif kita. Sebab diorang semua happy. Yang kita juga ingin menghormatilah ya apa yang tradisi mereka, kepercayaan mereka, budaya mereka lah sebenarnya. Ya, tapi terus terang saya kata di sana tadi pun macam perasaan macam wah, macam mixed feeling tu berkecamuk gitu, macam nak happy ke macam mana ni Perkahwinan kanak-kanak ini juga merupakan satu tradisi turun-temurun.
satu budaya hidup yang masih belum dapat dikikis oleh sesetengah masyarakat hari ini. Walaupun dunia moden terus memberikan tentangan yang hebat, yang masih terus giat diamalkan di daerah-daerah perkampungan. Selepas ini, kami akan bertemu dengan seorang ibu muda yang berkahwin pada usia 14 tahun dan kini baru sahaja melahirkan cahaya mata anak kembar. Bagaimanakah beliau mampu mendukung peranan sebagai seorang ibu muda? Wah, baju kat sini semua lawa-lawa Kan? Jadi memandangkan hari ini kita nak jumpa dengan seorang ibu muda yang dulu pun dah kahwin pada usia yang sangat muda. Jadi kita rasa kita nak shopping, kita nak belikan dia kain. Tapi Macam baju buat sari. tangan lah. Buat tangan. Lepas tu semalam kan kita nampak ada kedai situ. Kain dia cantik tau. Betul. Mari. Jadi hari ni kita nak shopping lah. Shopping. Okey. Macam okey. Hello, namaste. Namaste. Thank you. Wow. I kalau pakai ni bukan kajol, I kojol you. Kan? Wow. Okay, set lah kita beli ni. Okay, Jom. we'll take this We'll one. take this one. Kami sempat berhenti di kedai untuk mendapatkan susu tepung untuk bayi. Baiklah, sekarang ni kita berada di kawasan perkampungan Fulgamar. Kita nak jumpa dengan seorang ibu muda. Tapi waktu you kahwin umurnya berapa? Waktu saya kahwin umur saya 23. Oh, 23. So kira masih muda jugalah 23. Okey lah, saya rasa. Habis when you get your first baby, baby pertama bila? Baby pertama umur saya 26. Waktu you dapat first baby, umurnya 26 kan? Ibu muda yang kita nak jumpa ni, dia lebih muda daripada tu tau. Itulah, saya tak dapat bayangkan macam mana dia nak handle atau nak jaga. Right. Ini yang kita nak jumpa, nak tanya-tanya. Tanggungjawab yang terpaksa dipikul oleh golongan wanita adalah berat. Setelah berkahwin, mereka perlu memberikan zuriat. Selain melakukan kerja-kerja rumah, gadis-gadis muda ini juga memikul tanggungjawab membesarkan anak-anak, sedangkan mereka sendiri masih boleh dianggap sebagai kanak-kanak juga. Di Danusha sahaja, terdapat lebih daripada 20,000 gadis bawah umur yang bukan sahaja telah berkahwin, malah telah juga bergelar ibu. What we are talking that the children are becoming mother themselves and giving the birth to the children means children carrying the children. So first they are not very much matured enough to get engaged in the sexual activity. But somehow this happens. And this happens means it is against the law, and when it happens, she has emotional trauma as well as the physical problems also. So some kids do suffer from depression or anxiety kind of things. If she becomes pregnant, there are lots of hazard. She has much more chances of developing hypertension during pregnancy, complication during the childbirth, like she develops postpartum hemorrhage. The baby who delivers develops some asphyxia, means they do get some problem during delivery, and even if they survive, the mortality means the chances of death in these kind of children are very, very high if the mother is less than 18 years of age. Children are themselves delivering the children. How can the children take care of the children? Jaya akan membawa kami untuk bertemu dengan ibu muda yang bernama Nagina dan bayi kembarnya. Ini Nagina,
berusia 18 tahun. Beliau telah dikahwinkan pada usia 14 tahun. Nagina baru saja melahirkan 2 cahaya mata kembar perempuan. Kini anak kembarnya baru saja berusia 1 bulan. Kami ingin mengetahui kisah hidupnya sebagai seorang ibu muda. So what are the challenges that she faced as a young mother? Pain. One challenge is like pain. और सब? हाँ? Backbone paining so much. Okay, if she's not married at the age of 14, right? What is her ideal age to get married? अभी जते में होते 20 वर्ष में तते में 20 years old. After 20. So what kind of future does she hope, for herself and also maybe for her young children? एकरे से क्या डॉक्टर इंजीनियर बनावे ने Doctor, engineer. Okay. So harapannya. एक डॉक्टर बनावे Doctor, Deepika? Engineer. एकरा का अपने को मतलब खाली बढ़िया लगा था कि और कुछ बा वैसा अपने खुशी बनी Yeah. Happy. Okay, we also happy for her. सीख लगे आदमी तो चप्पा डॉक्टर ही है For happiness. It's important, huh? This one is for you and also for the babies. And then this one for you. Bagi dirinya, dia tak lanjutkan pelajaran, dia berkahwin dalam usia yang muda dan sebagai seorang ibu, dia harapkan yang kedua-dua anaknya dapat belajar lebih tinggi lagi, dapat mencapai cita-cita mereka seperti menjadi seorang doktor, seorang engineer sebab kembar kan. Itu yang harapan dia. Jadi dia kalau boleh nak anak-anaknya menjadi seorang yang berkerjaya dan itu harapan dia. Ya, mungkin anak-anaknya dapat mencapaikan impian dirinya untuk dia lah. Ya. Dia baru melahirkan dan suaminya sekarang tidak berada di sisinya sebab berada di luar negara bekerja. Tapi apa yang boleh saya katakan, dia dapat sokongan daripada keluarga pihak husbandnya. Jadi dia tak keseorangan. Dia ada keluarga yang menjaga dia. Jadi itu mendapat sokongan lah. Sokongan mental dan juga fizikal bagi saya itu sangat-sangat penting. Saya tak boleh cakap saya feel sorry for her sebab dia kata dia happy. Sebab dia kata life dia perfect. Siapalah kita untuk mempertikaikan kehidupan seseorang itu? Sanjog Thakuri, seorang aktivis yang aktif dalam kerja-kerja kemasyarakatan melibatkan belia dan kanak-kanak. Dengan kerjasama pemerintah, badan organisasinya, Nepali Brothers, telah banyak menyumbang kepada perubahan dasar pemerintah berhubung kanak-kanak dan golongan belia. Sanjog dan Jaya dari organisasi yang sama dan mereka berdua bekerja bagi tujuan yang sama. Untuk membela hak kanak-kanak, khususnya anak-anak perempuan. Sanjog berkunjung ke serata daerah untuk mengadakan perbincangan dengan wakil-wakil, para belia dan juga anggota-anggota kelab atau kanak-kanak sendiri. Sanjog sering menasihati kanak-kanak perempuan ini. Dia cuba membangkitkan kesedaran mereka akan bahayanya perkahwinan kanak-kanak. Baginya, kesedaran ini perlu kerana ia mungkin dapat mendorong kanak-kanak itu sendiri untuk cuba meyakinkan keluarga masing-masing. In a country when the 37 girls are married before the age of 18 and the 10% are married before the age of 15, the girls are denied to go to the schools, girls are being married and raped and violations is happening and it's rampant. The problem is right now and we need the right now the solution. I'm very much look forward and I'm very much happy with our several campaigns for the empowerment of girls. Apabila saya bertemu dengan Sanjog, saya dapat rasakan dia merupakan seorang aktivis yang begitu jitu jiwa dia.
dia begitu serius dengan apa yang ingin ketengahkan, dengan apa yang ingin disebarkan. Ia telah mendapatkan attention daripada murid-murid ini. Dan saya boleh katakan murid-murid ni very attentive tau. Semua attention diberikan kepada Sanjo. Dan jadi saya boleh katakan bahawa ini merupakan generasi akan datang yang saya rasa boleh kita percaya untuk menghentikan perkahwinan kanak-kanak ini. Kami merasa bangga apabila Sanjuk memberitahu bahawa beliau telah menjayakan persidangan bagi anak-anak perempuan dengan tema pembasmian perkahwinan kanak-kanak dan keganasan terhadap anak-anak perempuan di peringkat daerah dan kebangsaan. Setiap sekolah di rantau ini mempunyai kelab kanak-kanak di mana pelajar dididik mengenai kesan buruk perkahwinan kanak-kanak. Melalui kelab ini, mereka membentuk rangkaian di mana mereka membantu satu sama lain dengan berkongsi maklumat mengenai perkahwinan kanak-kanak yang berlaku di kalangan teman mereka. We send the member of the child club to their home because a student can convince better than us. We think the child marriage is very dangerous for the boys and girls. So please stop the child marriage. So what inspires you both to actually, be a part of the club? Our child club inspire us that we do activities, we stop it in our society, wrong activities like child marriage, early marriage, dowry system. That's why we are happy to member ourselves. Perkahwinan kanak-kanak lebih sering berlaku di kawasan-kawasan luar bandar. Ia berkait rapat dengan pendidikan. Kebiasaannya, kanak-kanak perempuan yang hanya mempunyai pendidikan sekolah rendah lebih mudah terjebak dalam kancah perkahwinan kanak-kanak ini jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya pendidikan sekolah menengah. Kemungkinan melalui pendidikan itu merupakan salah satu jalan keluar untuk mengikis perkahwinan kanak-kanak. Saya dan Nasir mengambil kesempatan di sini untuk mengajar murid-murid perempuan kraft tangan yang kami sangka pasti mereka suka. Bella, sekarang kita nak ajar murid-murid kat sini cara untuk membuat apa dia panggil ni? Craft tangan. Dia macam friendship band lah, macam dulu-dulu. Pakai kan dulu famous lah friendship band. Tapi ni tak gunakan tali Betul. Digunakan apa? Digunakan t-shirt yang lama-lama yang you all ada lah. So first you have a very old t-shirt. So you fold the t-shirt into half this way. And then you use the scissors and cut it into small strips. So basically Diana, we already have some cut strips ready for them. Maybe we can start distributing so that we can also practice. Alright, okay, you can pass it down. Mula-mula saya pun tak confident jugalah sebab apa? Takut mereka kan remaja kan, macam boring ke ataupun tak kurang menarik lah bagi diri mereka kan. Tapi bila saya lihat mereka punya mereka punya respon kepada saya macam dia panggil saya Didi atau sister, bersungguh-sungguh tu yang membuat lebih semangat untuk mengajar ataupun memberikan idea-idea yang tertentu atau berikan mereka ilmu tersebut sebab mereka macam nak ingin tahu. Can make necklace. Oh yeah, necklace. Oh, actually quite nice, huh? Huh? Nice? So nice. Yeah. I puas hati hangat hari ni. You puas hati Puas hati. Pasal semua nampaknya mereka tahu buat except satu student tu lah. Siapa agaknya Tapi saya rasa memang Nasim hari ini successful
Dia telah lakukan satu pekerjaan yang sangat baik, itu mengajar mereka untuk kraft tangan, untuk menggalakkan kitar semula. Betul. Lagi apa macam stress reliever dan kemudian adalah untuk khususnya mereka tahu sungguh-sungguh tadi saya tengok mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka nak lakukan. So good job. Good job everyone. Very good. Oh, yes. Wah, dia buatkan untuk I. Oh, you pun ada. Thank you. Alah, okeylah tak tahu buat, dapat satu pun jadilah. Ya. Thank you. Selepas ini, kami akan bertemu dengan seorang gadis di bangku sekolah yang telah menolak perkahwinan dan melarikan diri. Kebelakangan ini ada juga beberapa kali anak-anak gadis menolak kehendak ibu bapa yang cuba mengawinkan mereka. Ada yang mendapatkan bantuan polis atau kumpulan sokongan untuk menghentikan perkahwinan mereka. Namun pada waktu yang sama, terdapat ratusan yang lain yang terus dipaksa untuk berkahwin. Kebanyakannya sebagai jalan keluar untuk meringankan beban kewangan yang dihadapi oleh keluarga masing-masing. Kami dijemput oleh Jaya untuk bertemu dengan seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Jyoti. Beliau melarikan diri dari keluarganya kerana menolak kehendak ibu bapanya untuk berkahwin pada usia 15 tahun. Jyoti diselamatkan oleh Jaya apabila beliau mengambil keputusan untuk melarikan diri dari perkahwinan Jyoti. Kini Jyoti bekerja sebagai jurnalis dan aktivis bersama Jaya untuk menentang perkahwinan kanak-kanak. Hello, have a seat. Hi, I'm Dalina. I'm Jyoti. Nice to meet you. Why did you decide not to get married and leave your family? First of all, told to my parents so many times, I will not marry right now. I want to study. I want to do many active work, social work in our villager, to villager girls who cannot improve themselves. I have a dream to work for girls empowerment. I want to do something. My society also want to know what I am doing that was right way and right. I was doing right for not only me, for their girls also, for their child also. So Jyoti, how do you feel when you heard that your marriage is fixed? I was very surprised and very shocked to listen that word. When I joined a college, when I passed the exam also, my father, he cannot pay for money and he fixed my marriage to another boys. Then I have cried and told him I cannot marry right now. I will not able to marry now because I want to do many things. You see, my friends are studying in other city and look, my friends, they are studying law, they are studying engineering, they are doing, but I cannot marry right now. I run from my house and I join a radio station as a journalist. Jyoti, how is your relationship with your parents now? Right now there is no any problem in my family because when they are showing my photo sometime in listening my name in radio or in newspaper, they are proud feeling right now, right a day, and I feel so happy. What are your future plans? I want to do in child rights only. I want to work for child, for girls. I want to be a successful woman. Jyoti umur 17 tahun tetapi fikirannya very mature. Apabila saya berbual dengan dia, saya dapat rasakan goosebump tau. Seriously, dia boleh jadikan sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Sebab dia mempunyai visi dan juga misi yang saya rasa boleh merubah pemikiran generasi-generasi akan datang. Dan kita perlukan orang-orang seperti ini untuk bekerja keras untuk mengubah kehidupan orang-orang yang kata orang tu yang fikirannya tertutup. Mana tahu dengan adanya lebih banyak orang seperti Jyoti ni perkahwinan kanak-kanak ini dapat dikurangkan dan mungkin tahun demi tahun
everything is going to be over. Ini yang saya harapkan. First thing saya cakap dengan dia, saya punya anak yang besar sama sekali umur pun 17 tahun, ya, sebaya. Ya. Tapi Jyoti telah melalui pelbagai-bagai rintangan, pelbagai-bagai kesusahan, dipukul oleh ibu bapanya hanya semata-mata dia tak nak kahwin. Ya, dia pernah lari rumah. Kesusahan yang dia alami tu saya rasa menjadikan Jyoti akan menjadi seorang wanita yang kuat, yang tabah, yang mempunyai pendirian dia sendiri, pemikiran dia sendiri, dan saya rasa itu sangat-sangat saya kagumi. Saya harap anak saya juga apabila dia mempunyai atau mengalami sembarang rintangan, dia akan mengharungi cabaran-cabaran ini dengan tabah seperti Jyoti. Dalam usia yang terlalu muda, apalah yang dapat dimengertikan oleh seorang kanak-kanak mengenai ikatan perkahwinan? Namun hal itu tidak pernah dipedulikan. Apakan daya, atas desakan keluarga dan atas nama tradisi, mereka tidak pernah ada pilihan lain kecuali akur. Hakikatnya, usaha mengikis budaya yang telah sekian lama berakar dan membentuk jati diri masyarakat ini bukanlah satu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang cenderung mengawinkan anak-anak gadis mereka secepat mungkin atas alasan anak-anak itu bukan sahaja tidak mampu membantu ekonomi keluarga, malah cuma menambahkan beban. Secara individu dan dari perspektif saya sebagai orang luar ni memang susah kita nak ubah pemikiran orang-orang sebegini. Tapi saya rasa ada pihak-pihak yang tertentu daripada luar sana yang perlahan-perlahan boleh masuk ke kawasan-kawasan terpencil ini untuk mengubah fikiran mereka. Ia akan memakan masa yang agak lama, tetapi benda ini harus dipertingkatkan. Sebab hak asasi kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak perempuan ni harus dilindungi. Kalau tidak, perkara ini akan sentiasa berlalutan. Jadi, saya rasa masing-masing kita sebagai individu kita harus bertanggungjawab. Kita boleh spread the words around there. Walaupun kita tak boleh mendidik mereka di sini, tapi saya rasa daripada jauh kita boleh mengubah sikap. Saya rasa perlahan-lahanlah. Tapi mudah-mudahan dengan pendidikan yang telah akan diberikan kepada kanak-kanak ini, sebab pendidikan akan membuat orang lebih terbuka. Jadi dengan ada pendidikan, mungkin kanak-kanak ini akan lebih terbuka, mereka lebih berani untuk memberitahu ibu bapa mereka apa yang bagus, apa yang tidak, apa yang terbaik atau terburuk untuk diri mereka. Sepanjang perjalanan saya yang selama 4-5 hari ini, dia memberikan saya satu pengalaman yang akan saya bawa pulang. Selain daripada kenangan-kenangan yang sangat-sangat indah, ya, saya kirakan very bersyukurlah, ya, di mana perjalanan ni menjadikan satu refleksi buat diri saya sebagai bukan saya seorang individu sebagai manusia lah, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pekerja sosial, dan kemungkinan inspirasi-inspirasi yang saya telah terima dalam perjalanan saya ini, orang-orang yang saya jumpa yang memperjuangkan untuk masyarakat mereka, saya harap bila saya pulang, ini adalah satu yang mungkin saya akan perjuangkan jugalah, akan continue perjuangan saya, tapi mungkin dengan masyarakat saya sendirilah, iaitu di Singapura.